Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita bagi mata pelajaran matematik tahun 3. Masih lagi bersama Cikgu Samsul. Baik, tajuk hari ini ialah 3 bulan sifar, itu tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus. Standard kandungan ialah 3.1 pecahan wajar dan standard pembelajaran ialah 3.1.3 menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10. Baik, jadi kita tengok dulu apa dia pecahan termudah. Sebab kita ini fokus kita ataupun objektif kita ialah untuk belajar tentang pecahan termudah. Jadi pecahan termudah ialah pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan penyebut yang paling kecil. Ya. Jadi cikgu tunjukkan di sini. Kalau murid-murid terlupa, apa dia pengangka dan penyebut. Okey, contoh dia ialah 1/2. Okey, pengangka ialah nombor yang di atas pecahan tu. Dan penyebut ialah nombor yang di bawah. Jadi dia sebut pengangka dan penyebut bagi pecahan. Pengangka di atas dan penyebut di bawah. Okey. Dia kata apa? Pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan penyebut yang paling kecil hanya boleh dibahagi dengan 1. Okey, jadi 1/2 ni memang tak boleh bahagi dengan sebarang nombor dah, kecuali 1 saja. Sebab kita kena ingat kita dah belajar pecahan setara. Okey, pecahan setara ialah pecahan yang sama nilai. Jadi kalau kita nak darab, pengangka dan penyebut mesti darab nombor yang sama. Okey, tapi untuk yang pecahan termudah, kita akan bahagikan. Jadi sama je cerita dia. Kita akan bahagikan pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama ataupun dengan sifir yang sama. Itu maksud pecahan termudah. Pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan penyebut yang paling kecil. Baik, seterusnya kita tengok contoh buku teks muka surat 85. Soalan pertama, 2/4 sama nilai dengan 1/2. Kita dah belajar sebelum ni sama nilai. Okey, bila sama nilai, yang ni ialah pecahan setara. Setara. Jadi, soalan dia ialah yang manakah pecahan bentuk termudah? Pecahan bentuk termudah. Okey, di awal tadi cikgu dah bagi tahu dah, pecahan termudah ialah pecahan yang pengangka dan penyebut dia paling kecil dan hanya boleh dibahagikan dengan 1 sahaja. Jadi kita cuba tengok pecahan di sini. 2/4. Okey, jadi kita kena fikir sekejap. Sifir apa yang ada 2 dan 4? Jadi mestilah sifir 2. Jadi maksud dia sekarang ni ialah 2/4 boleh kita bahagikan dengan sifir 2. Tengok cara ditulis. 2 bahagi 2, 4 bahagi 2. Jadi sama dengan 1/2. Okey, jadi 1/2 ni memang tak boleh nak perkecil dah. Sebab ini yang paling kecil. Tak boleh bahagi dengan apa dah, kecuali 1. Jadi kalau kita tengok di sini, 1/2 ialah pecahan bentuk termudah bagi 2/4. Okey. Cikgu nak tunjukkan macam mana cara kita nak menggunakan jadual sifir pelbagai guna. Okey, cikgu dah pesan minggu lepas untuk awak ambil ataupun gunakan masa hujung minggu untuk membuat jadual sifir pelbagai guna. Jadi soalan pertama tadi ialah contoh 1 ialah 2/4. Jadi pecahan kita akan tengok yang atas dan yang bawah. Okey, di mana 2/4? Okey, sini ada 2, sini ada 4. Jadi sini ialah pecahan dia, 2/4. Kalau setara, kita akan bergerak ke sebelah kanan. Okey, tapi untuk pecahan termudah, kita akan bergerak ke sebelah kiri. Jadi kalau 2/4, kita mai ke sebelah sini, kita akan jumpa 1/2. Jadi sebab itulah 2/4. Pecahan termudah bagi 2/4 ialah 1/2. Kita nak kira macam mana? Tengok kepala ni. Yang cikgu bulatkan ni, kepala ni. Okey,
Okey, jadi sini kita kena bahagi dengan 2. Jadi sini pun kita bahagi dengan 2. So, jadi 1/2. Baik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang kedua. Nyatakan 3/9 dalam pecahan bentuk termudah. Okey. Mula sekali kena tengok sifir. Sifir apa yang ada 3 dan juga 9. Okey, jadi bagus. Sifir 3. 3, kita ada 6, 9, 12 dan seterusnya. Jadi kita ada 3 dan kita ada 9. Jadi maksud dia, kita boleh gunakan sifir 3 untuk memudahkan ataupun memperkecil ataupun meringkaskan pecahan bagi 3/9. Jadi 3 bahagi 3 akan dapat 1. 9 bahagi 3 akan dapat 3. Jadi 3/9 dalam bentuk termudah ialah 1/3. Okey, ataupun kata lainnya 1/3 ialah pecahan termudah bagi 3/9. Okey, jadi harap awak boleh faham bila kita memudahkan pecahan, kita akan bahagi pengangka dan penyebut dengan sifir yang sama. Okey. Jadi kita cari dulu 3/9. 3/9. Dia mesti atas dan bawah. Okey, tengok 3. Okey, sini 3 dan sini 9. Jadi untuk pecahan termudah, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Dia akan bergerak ke sebelah kiri, ke sebelah sini. Kita akan bawa nombor ni yang paling tepi sekali. Okey, 3/9 dia akan jumpa 2/6. 2/6 boleh permudahkan lagi. Kita akan dapat 1/3. Jadi 3/9, 1/3. Jadi 1/3 adalah pecahan termudah bagi 3/9. Kena ingat, kita akan bawa ke kiri. Kalau setara, kita pergi ke sebelah kanan. Okey, kalau termudah, kita akan bergerak ke kiri sampai nombor yang paling tepi sekali. Baik. Seterusnya, contoh yang ketiga. Permudahkan 4/8. Jadi, boleh tengok sifir. Okey, sifir apa yang ada 4 dan 8? Okey, jadi mestilah sifir 4. Sifir 2 pun ada. Jadi kita bolehlah pilih sifir yang besar, iaitu sifir 4. Jadi maksud dia nanti 4/8 tu boleh bahagi dengan 4. Okey, jadi 4/8. 4 bahagi 4 dapat 1. 8 bahagi 4 dapat 2. Jadi pecahan termudah bagi 4/8 ialah 1/2. Okey. Jom kita gunakan JSPG untuk 4/8. Baik. Kita cari. Tang mana ada 4/8? Tengok yang atas tu. Cari ada 4 kan? Ada 8 kan? Jadi senang dia duduk bawah, atas dan bawah. Jadi 4/8. Kita bergerak ke sebelah kiri. Yang paling tepi sekali kita jumpa ialah 1/2. Jadi maksud dia 4/8 setara dengan 1/2 dan 1/2 ialah pecahan dalam bentuk termudah bagi 4/8. Bergerak ke sebelah kiri. Nampak? Nilai dia masih sama tapi nombor dia tu dah semakin kecil. Dan 1/2 ni tak boleh bahagi dengan sebarang nombor dah. Hanya boleh bahagi dengan 1 dan juga memang 1 sahaja. Sebab itulah 1/2 ialah pecahan termudah. Baik. Seterusnya ialah contoh keempat di muka surat 86. Baik, ada 3 orang pelajar. Okey, pelajar lelaki kata ada 10 gelung semuanya. Kemudian pelajar baju warna hijau ada 4 gelung berwarna merah dan ada 6 gelung berwarna hijau. Kemudian pelajar yang baju kuning, apakah pecahan bentuk termudah bagi setiap warna gelung ini? Bentuk termudah bagi setiap warna gelung ini. Okey. Soalan dia satu saja, tapi ada 2 jawapan. Sebab dia kata setiap warna gelung. Ada 2 warna, iaitu warna hijau dan juga warna merah.
Okey, kita jawab dahulu pecahan gelung berwarna merah ialah 4/10. Baik. Jadi pertama sekali kita kena bentuklah pecahan. Jadi kalau pelajar ni kata ada 10 gelung semuanya, 10 akan duduk di bawah sebagai penyebut. Dan ada berapa gelung warna merah? Ada 4. Sebab tu jadi 4/10. Jadi 4/10 kita boleh permudahkan dengan sifir yang sama. Jadi ambil masa sekejap. Awak boleh rujuk sifir apa yang ada 4 dan 10. Okey, bagus. 4 dan 10 ada dalam sifir 2. Okey, cikgu senaraikan di sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi 4 dan 10 ada dalam sifir 2. Jadi sebab itulah 4 kita akan bahagikan dengan 2 dan 10 pun akan bahagikan dengan 2. Dia akan jadi berapa? 2/5. 4/10 sama dengan 2/5. Dan pecahan termudah bagi 4/10 ialah 2/5 ataupun 2/5 ialah pecahan termudah bagi 4/10. Baiklah. Sekarang kita akan gunakan jadual sifir pelbagai guna untuk mencari pecahan termudah bagi 4/10. Baik, cikgu tulis dulu 4/10 di sini. Okey, 4/10. Jadi kita kena cari pengangka dahulu. Pengangka tu yang di atas 4. Okey, cari 4. Di sini ada 4. Di bawah ni ada 10 tak? Okey, tak ada 10. Jadi tak boleh pakai sifir 4. Sifir 4 tak boleh guna. Kemudian cari lagi. Di mana lagi 4? Okey, tak ada sifir 3 pun. Tak ada 4. Okey, tengok sifir 2. Okey, ada 4. Ada 10 di bawah. Ya, ada 10. Jadi maksud dia, kita boleh guna sifir 2. Jadi, nak cari pecahan termudah, kita akan bawa ke sebelah kiri sekali. Ke sebelah kiri sekali kita akan jumpa apa? 2 dan juga 5. Jadi jawapan dia nanti mesti 2/5. Okey, kita nak kira macam mana? Kita akan bahagikan dengan berapa? Tengok ni kepala ni ataupun tengok sifir berapa? Sifir 2. Jadi 4 bahagi 2 akan dapat 2. 10 bahagi 2 akan dapat 5. Jadi macam itulah cara dia. Kita cari sifir dahulu, kemudian cari sifir yang atas, tengok bawah ada kawan tak? Kalau tak ada, cari tempat lain sampai kita jumpa. Jadi 2/5 ialah pecahan termudah bagi 4/10. Baik, seterusnya masih contoh yang keempat, soalan B. Pecahan gelung berwarna hijau ialah 6/10. Jadi pertama sekali kita bentukkan pecahan. Jumlah semua gelung ialah 10. Warna hijau ada berapa? Ada 6. Jadi sebab itulah 6/10. Okey, sekarang ambil masa sedikit. Awak boleh rujuk sifir. Sifir mana yang ada 6 dan juga 10? Okey, bagus. Sifir 6 dan 10 berada dalam sifir 2. Jadi cikgu senaraikan tepi di sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ada 6 dan ada 10. Jadi maksud dia 6/10 kita boleh bahagikan dengan sifir 2. Bahagi 2. Jadi 6 bahagi 2 akan jadi berapa? 3. Dan 10 bahagi 2 akan jadi 5. Sebab itulah pecahan termudah bagi 6/10 ialah 3/5. Kita boleh isi di sini. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2. 10 bahagi 2. Kita akan dapat 3/5. Dari sini pun 3/5. Baik. Jom kita gunakan jadual sifir pelbagai guna. Okey, 6/10. 6/10. Kita cari 6. Sini 6. Bawah ada 10 tak? Okey, tak ada 10. Jadi, tak boleh pakai sifir 6. Okey, cari lagi mana 6. Sini tak ada 6. Sini pun tak ada 6. Okey, sini ada 6. Sini 6. Ada 10 ada di bawah? Tak ada. Jadi, tak boleh guna juga. Okey, cari lagi 6. Sini 6. Sini ada 10. Okey, jadi
kita akan gunakan sifir 2. Jadi 6 kita akan bahagikan dengan 2 dan 10 kita akan bahagikan dengan 2. 6 bagi 2, kita bawa ke sebelah kiri sekali, kita akan dapat 3. Dan 10 kita bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat 5. Sebab itulah 6 per 10, bila kita bahagikan dengan sifir 2, kita akan dapat 3 per 5. Dan 3 per 5 ialah pecahan termudah bagi 6 per 10. Baik, jom kita bincang latihan dalam buku teks, latihan di muka surat 86. Okey, soalan dia ialah permudahkan. Okey, soalan ni simple je, permudahkan. Jadi, soalan dia adalah 2 per 6. Okey, 2 per 6 ni kita boleh bahagikan dengan sifir. Mesti bahagikan dengan sifir yang sama. Jadi, sekarang kita cari di mana ada 2 dan juga 6. Okey, atas mesti 2, bawah mesti 6. Okay, kita dah jumpa dari sini. 2 dan 6. Ya. Okey, jadi 2 dan 6 maksudnya kita akan gunakan sifir 2. Jadi 2 bahagi 2 dan 6 pun bahagi dengan 2. Okey, jadi dekat jadual sifir kita akan bawa ke sebelah kiri. Sebab kita cari termudah. Kita akan jumpa 1 dan juga 3. Jadi jawapan dia ialah 1 per 3. Yang pertama. Okey, kemudian yang B pula, 4 per 8. 4 per 8 sama dengan berapa? 4 per 8 nak bahagi dengan berapa yang sama? Cuba padam sekejap. Okey, kita akan cari 4 per 8. Di mana 4? Okey, di sini 4 dan di bawah ada 8. Mudah. Kita bawa ke tepi sekali, kita akan jumpa 1 dan 2. Okey, balik pada soalan. 4 bahagi berapa dan 8 bahagi berapa? Kita tengok di sini. Di atas dia, sifir 4 kan? Jadi sini kita tulis 4. Sini pun tulis 4. Jadi jawapan ialah 1 per 2. Okey, kemudian di sini pula 8 per 10. Cari di mana 8 per 10. Ada 8, bawah tak ada 10. Tak boleh guna. Mana lagi 8? Sini tak ada 8, tak ada 8. Okey, ada 8. Bawah tak ada 10 kan? Jadi sini pun tak boleh pakai. Mana lagi 8? Okey, ni ada 8 dan sini ada 10. Jadi kita boleh guna yang ni, 8 per 10. Sifir berapa ni? Sifir 2. Jadi maksud dia 8 akan bahagi dengan 2, 10 bahagi dengan 2 dan jawapan kita akan dapat ialah 4 per 5. Jadi kita ada dua cara lah untuk mencari pecahan termudah. Pertama ialah membahagi dengan sifir yang sama dan yang kedua menggunakan jadual sifir pelbagai guna. Baik. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja kelas kita untuk hari ini. Jadi terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.